Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا يا Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil, berikanlah ma nasina, angkat balik kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma warzuqna ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihan, taqabbala, dan amalan yang saleh, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamil tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya ahli sebuah kerajaan beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu berkat, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. Sallallahu alaihi. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita bertemu di masjid kita ini untuk kita sambung pengajian fiqh. Mudah-mudahan pengajian fiqh kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Ayat yang anda baca ini ayat ke-96 dari surah Al-A'raf. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kerajaan. Kerajaan ini kita geningan bukan sekadar kita dibincang. Allah Subhanahu wa taala banyak kali bincang pasal kerajaan. Dalam Al-Quran terlalu banyak ayat yang Allah Taala sebut tentang kerajaan. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut sebuah kerajaan yang mempunyai buah-buahan, kebun-kebun yang hebat, iaitu kerajaan Sabah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik dan dipayungi dengan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dikatakan sebagai negara yang dikatakan thayyibah, baldatun thayyibah, negara yang baik macam mana? Negara yang baik ini adalah negara yang mengamalkan dua perkara penting. Yang pertama ni keadilan, yang kedua ni kebajikan. Dua perkara. Apabila ada dua perkara ni, maka negara itu adalah baldatun thayyibah, negara yang baik. Orang kafir dan akan dipayungi dengan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu pula dikatakan sebagai kebajikan, dan apa itu pula dikatakan sebagai keadilan, dan kat mana pula sandaran kita yang mengatakan dua perkara penting. Kita bila datang sebagai jemaah, khatib berkhutbah, akhir khutbah khatib sudah buat pesanan. Yang disebut innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suruh kamu melakukan al-'adli, keadilan, wal ihsan, dan kebajikan. Itu asasnya. Adil itu pula ulama-ulama Islam ni buat definisi dengan berbagai-bagai definisi. Antara definisi adil itu adalah wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Ini popular lah, tapi ta'rif yang paling popular di kalangan itu. Orang selalu buat misal, kalau orang lelaki itu pakai kepiok, orang perempuan pakai tudung. Orang lelaki tak pakai tudung, kalau orang lelaki pakai tudung, itu tadi. Orang perempuan ni kalau pakai kepiok, ni kau orang perempuan yang pakai tudung, dia pakai kepiok. Jadi wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bukan dengan adil satu ta'rif. Adakah
Kita orang Islam ada hak, orang bukan Islam pun ada hak. Orang lelaki ada hak, orang perempuan pun ada hak. Jadi hak itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Taala tetapkan hak, kita bagi hak. Kita jangan nafikan hak. Kalau kita nafikan hak, zalim. Dan kadang-kadang kita nak bagi hak, kita tak suka. Kita kena bagi juga. Sebab asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kata Allah, kadang-kadang benda tu kamu tak suka, lebih baik bagi kamu. Dan kadang-kadang benda tu kamu suka, tak baik bagi kamu. Suka juga kita memberikan hak, memberikan hak. Kadang-kadang kita nak bagi, tapi nak bagi tu alamak, takut salah. Kita jadi tak suka tu kan. Bila tak suka tu, kita tak bagi. Ayat tu dah jadi zalim. Walaupun kita tak suka, tapi disebabkan hak mereka, kita kena bagi. Kalau kita nafikan hak mereka, kita sudah dikategorikan sebagai orang yang zalim. Negara yang zalim ni, Allah Ta'ala tidak akan turun, Allah Ta'ala tidak akan turunkan keberkatan. Ingat situ. Isu yang terjadi dalam 3 hari yang orang bincang pemberian kalimah Allah kepada orang Islam, itu isu hak. Orang bukan Islam nak beribadat dalam agama orang ni ada guna kalimah Allah. Kita orang Islam nak bagi, kita nafikan hak. Kita nafikan hak. Bila kita nafikan hak, itu telah zalim. Kita telah menafikan hak golongan lain. Cuba kita bayangkan kalau kita duduk kat negara orang bukan Islam. Orang bukan Islam melarang kita sembahyang Jumaat, agak-agak kekuasaan. Pergi duduk kat negara kafir. Negara kafir kata, orang Islam tak sembahyang Jumaat. Jangan kita kalau semua. Sebab aku nak beribadat dan berpahala hak aku untuk beribadat. Cuba juga orang bukan Islam. Dalam agama orang ada penggunaan kalimah Allah. Kita tak bagi itu nafikan. Bila kita nafikan hak, kita zalim. Bila kita zalim, tak ada keberkatan. Bukti hari ini tak ada berkat dekat negara kita. Yang pertama, kita dengar cerita seorang orang perempuan kena keluar kat bank kan. Kerja dekat bank, jaga dibayar dan jaga sekali rompak. Salah. Jaga rompak tak ada lagi. Bunuh pula. Double lah. Jahat. Rompak lepas tu bunuh orang. Dalam Quran ada cerita pasal hukum orang macam ni. Orang macam ni hukuman dalam undang-undang Islam. Orang sebegini ni buat kategori sebagai pemberontakan. Dan pemberontakan dalam Islam ni dia kena tengok. Kalau sekiranya dia berontak dan dia membunuh, makanya dia ni orang tu dah dibunuh dan disalib. Kita bunuh orang tu, lepas tu kita salibkan dia. Lepas tu ulama ulama pula kita nak biar dia tersalib. Ada ulama kata salib, ada ulama kata kita salib, lepas tu kita bunuh dia. Dan ada ulama kata kita bunuh, kita salibkan dia selama 3 hari baru kena. Nak ceritakan buat macam tu kepada orang yang merontakkan. Dan mubarak pada itu dalam istilah Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut undang-undang Al-Quran. Salib orang jangan kita pula tulis ini projek kristinisasi. Bangga tu. Buat statement macam tu statement bangga. Sebab menyalibkan orang, kita bunuh orang yang memberontak tadi, kita salibkan suruhan Al-Quran. Quran suruh undang-undang yang ada dalam Al-Quran. Kalau sekiranya dia merontak tapi tak bunuh orang, kita kena potong tangan dan kaki dia bersilang. Tangan kiri, kaki kanan kita potong. Itu kalau ikut undang Islam, cerita undang Islam ni. Kalau sekiranya dia membunuh tapi tak merontak, kita bunuh dia. Kita bunuh oleh orang. Dia bagi hukuman qisas. Dan hukuman qisas ni bukan sekadar berlaku dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada dalam syariat Yahudi. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa katabna 'alaihim anna an-nafsa bin-nafsi. Dan telah kami wajibkan kepada orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini nyawa dengan nyawa. Maksudnya hukuman qisas. Benda yang sama juga ada dalam Al-Quran. Kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan kepada kamu melaksanakan hukuman qisas apabila berlaku pembunuhan. Quran sebut kan. Jadi nak bagi tahu undang-undang ni berat. Berat ni bagi undang-undang. Tapi kita dah tengok hari ni ada orang bakar yang kita tak faham lagi macam mana polis boleh tertinggal pistol dekat jamban. Itu tak faham. Macam mana masa jamban boleh tertinggal pistol? Weh, kita masa jamban handphone kegagalan tak tinggal. Tapi dia boleh
meninggal, pistol bahaya tu. Ni berlaku ni kat Malaysia ni. Lepas tu kalau ini pula, mula naik itu pasir. Ini cerita buat. Kalau ini kan ada bajet baru dibentangkan oleh PM dalam parlimen pada hari ini. Tak lama lagi mula naik. Tapi bagus, temanya bagus. Awal sebelum disebut asal mula naik itu disebut kita kena jaga kesihatan. Masalah penyakit diabetes ni terlalu banyak sangat berlaku dekat Malaysia. Bilangnya sampai 2.4 juta orang Malaysia tiba akan diabetes. Pompa lah sekali tu mula naik. Cerita kat Malaysia. Kita dah fikir balik, kenapa jadi macam ni? Kita di satu pada kedua, pada ketiga, pada keempat, satu kita ingat tak ada berkat. Kalau kita sudah tidak ada berkatan, Allah Ta'ala telah nafikan sikit keberkatan yang ada di dalam negara. Okey, tak mana pun macam ni. Kita dah sebut tadi, kita tak ada berkat. Dua perkara ni kita tak ada. Yang pertama ni mana ada keadilan, yang keduanya tidak ada ihsan kebajikan. Sebab itu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam Al-Quran. Yang kedua orang kafir kalau negara itu baik, Allah Taala tak binasakan. Allah Taala sebut dalam Al-Quran bahawa kan dalam bukan yunikal qura bisulmin wa muslimun. Allah Taala kata dalam Al-Quran kami tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan itu secara zalim kalau rakyat disaling melakukan pembaik antara satu dengan yang lain. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan perkataan ini dinukilkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Iqtisad Al-Islami, Ekonomi Islam, dalam buku Dua Ruqyah wal Akhlaq bil Iqtisad, nilaian dan juga akhlak di dalam ekonomi. Qaradawi punya kitab. Dalam kitab dia mengungkap tentang ayat ini. Dia sebut ayat ini, dia nukilkan perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata kerajaan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu kerajaan kafir. Kerajaan yang diperintah oleh orang bukan Islam dan tidak ada undang-undang Islam dan majoriti rakyat dalam bukan Islam. Itu dimasukkan dengan wa ma kana
Sebab itu ada seorang ulama daripada Turki, namanya Sa'id Nursi namanya. Sa'id Nursi namanya. Dia duduk kat Turki, dia pergi berjalan banyak negara. Dia pergi ke Islam, pergi ke negara Arab. Last sekali dia pergi ke Eropah. Dia pergi ke negara Eropah kan. Sampai ke Eropah, dia balik, dia buat satu ayat yang cukup menarik ayat. Dia kata, aku melihat Islam kamu ke mana. Aku melihat pengamalan Islam, tapi orang Islam tak ada. Tengok fikir Islam tadi, cara berfikir Islam tak, cara berinteraksi Islam tak, apa lagi akhlak Islam tak, attitude Islam tak, sikap Islam tak. Tapi yang berakhlak Islam tu bukan orang Islam. Tapi bila aku pergi kat negara orang Islam, aku tengok orang Islam tapi Islam tak ada. Kata saya, dia bukan kata kami yang cakap ni seorang ulama dari negara Turki. Mana timbulkan benda sebegini sebab kita dah perhatikan kerosakan itu semakin lama makin berlaku dekat negara Islam. Tapi kebanyakan itu sentiasa berlaku dekat negara-negara orang kan Islam. Itu bukan katakan negara orang kan Islam itu baik, tetapi seharusnya orang Islam lebih baik daripada itu. Itu yang kita kena buat sebenarnya. Sebab tu ada buka balik ayat Quran yang Allah Taala kata walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah Taala, sekiranya ada sebuah kerajaan beriman bertakwa, kita jangan faham bertakwa ni semata-mata bagi jemaah. Sebab ada orang kata sebagai jemaah tapi duit tak boleh jalan. Betul? Jemaah tak tinggal, rasuah pun boleh tahan. Alhamdulillah kata orang Islam ni kadang-kadang dia menganggap rasuah itu seperti bukan-bukan. Padahal rasuah itu bukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW kata ar-rashi wal murtashi finnar. Memberi rasuah, menerima rasuah, berhukum al-lingkup saudara. Kata Nabi SAW. Tapi orang Islam ni kalau tengok orang berrasuah, dia boleh rasa dia tak salah. Tak biarlah dia minta, dia nak makan rasuah. Alah dia pinjam harga RM100, boleh beli sampai RM1,000. Biar dia minta. Tapi orang Islam fikir. Kalau kat negara orang tak ada dia. Mampus kerajaan. Kalau fikir balik kat negara putih. Dekat negara putih tu, UK, Queen Elizabeth nak besarkan dia punya standard dia. Nak besarkan standard dia. Parlimen dia pergi depan bincang apa keperluan nak besarkan istana Queen Elizabeth. Umpama kita keputusan dia tak payah apa bina rakyat. Dia cerita kat mana ni? Kat negara putih. Siapa orang putih tu? Kafir, orang Islam. Negara orang Islam tak ada bincang parlimen, tak tahu. Besarnya dekat jalan kita. Betul kan? Pernah orang bincang? Pernah bincang? Yang kita ni makin main, yang kita ni makin susah. Anak cerita ini attitude berbeza di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Walhal akhlak attitude itu yang orang Islam ada tu, itulah ajaran Quran. Orang Islam perlu kembali kepada Quran. Orang Islam perlu kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah Taala akan bagi kekuatan kepada umat Islam insya-Allah. Insya-Allah. Kalau ini mukadimah kita pada malam ini. OFX ni. Video insya-Allah. Hari ini kita sambung balik kuliah kita yang lepas. Hari itu kita ada kuliah. Kita masih lagi bincang pasal sunat. Dalam kuliah kita yang lepas, kita ada bincang tentang qiyamul lail. Sembahyang lail satu dibagi sembahyang tahajud. Dan satu lagi istilah nama qiyamul lail. Qiyamul lail itu bahasa Arab kan? Maknanya tadinya bangun malam. Itu nama qiyamul lail. Tahajud pula, tahajud tu maksudnya kita bangkit daripada duduk atau berbaring atau mana tahajud. Sebab itu kebanyakan ulama-ulama sama ada Syafi'i ke Hanafi ke Maliki ke Hambali dalam mazhab-mazhab, mereka ada menyatakan bahawa sejak sembahyang tahajud ni mesti bermula dengan tidur. Bermaksud lepas isyak kita tidur, lepas tu kita bangkit baru boleh tahajud. Bermaksud kalau kita tak tidur tak boleh tahajud. Malam tu tak tidur, ni lepas kuliah ni kita duduk sembang-sembang kat kedai mamak kat Ar-Raihan tu, baru kita sembang syok ni, sembang tajuk pula menarik, tajuk pula bajet. Di parlimen kedua pula lepas parlimen sana ni bersidang, parlimen kat sini pula bersidang. Kita ni dah faham perempuan dah faham sampai ke subuh. Contoh tu depan apa sampai ke subuh tu, ataupun nak
Kebanyakan ulama mengatakan kalau tak tidur lagi maka dia tak boleh tahajud. Dia tak boleh nak sembahyang tahajud. Maksudnya dia nak sembahyang. Saya sembahyang sunat tahajud kerana Allah tak boleh. Nak sembahyang boleh sembahyang. Nak sembahyang taubat tu, nak sembahyang sunat Allah maka bebas lah kan. Sembahyang tu boleh, tapi sembahyang sunat tahajud tak boleh. Mengikut pendapat kebanyakan ulama. Sebab yang dikatakan tahajud itu, yang dikatakan tahajud itu maksud Melayunya adalah bangkit daripada tidur. Maksudnya. Tapi ada ulama segelintir dan sebilangan kecil ulama, mereka mengatakan tahajud ni dia bukan semata-mata maksud bangkit daripada tidur. Maksud tahajud ni dia bangkit, tak kira lah bangkit daripada tidur ke bangkit daripada duduk, betul lah yang penting bangkit. Sebab sifat sembahyang tahajud dia bangkit, bangun duduk. Dia sembahyang tahajud ni baru rakaat balik, tapi kita nak buat banyak tak apa. Habis baru rakaat salam bangkit pula rakaat, salam bangkit pula rakaat kan. Jadi duduk bangkit. Itu pun dipanggil sebagai tahajud. Gitu kan. Maksudnya dalam isu sembahyang tahajud ataukah perlu tidur dulu atau tidak, boleh tak di kalangan ulama. Majoriti ulama mengatakan kena tidur dulu. Dan ada sebilangan ulama mengatakan tak perlu bergula dengan tidur. Itu dipanggil tahajud. Yang boleh umum sangat. Sebab bila sebut yang boleh dalam tu ada tahajud. Jadi pula situ baca Quran. Ada orang ni dia bangkit malam, dia sembahyang tahajud rakaat kata baca Quran. Baca Quran waktu malam lepas bangkit balik tidur, itu pun dia boleh. Dia kalimah dia boleh itu umum sangat. Tapi dalam masuk dia boleh tu ada sembahyang tahajud, ada baca Quran, ada lah banyak amalan-amalan kita nak buat tu kan. Yang tu dipanggil sebagai qiyam lail. Itu beza istilah qiyam lail dengan istilah tahajud. Yang kedua yang kita bincang itu tentang sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ni satu sembahyang yang digalakkan sangat kita lakukan. Bahkan Nabi SAW ada pesan kepada kita kalau boleh kita buat setiap hari paling kurang 2 rakaat. Dan duha ni dia sembahyang untuk nak kurangkan rezeki kita. Kita ni kalau start hidup bermula dengan sembahyang duha, iaitu keberkatan yang Allah Taala bagi dalam hidup kita. InsyaAllah. Cuma ada disebut tentang perbezaan di antara sembahyang duha dengan sembahyang sunat isyraq. Di kalangan kita ni kadang-kadang keluar satu istilah sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq ini adalah sembahyang sunat duha juga. Cuma nama kedua bagi sembahyang sunat duha. Dia duha ni ada dua nama. Satu orang panggil duha, satu lagi orang panggil isyraq. Sembahyang sunat duha popular di kalangan ulama-ulama hadis. Sembahyang sunat isyraq nama tu popular di kalangan ulama-ulama tasawuf. Maksudnya semua dia tidak ada sembahyang matahari betul-betul nak naik ada. Itu waktu haram sembahyang. Oleh kerana ini sembahyang sunat isyraq ni adalah sebelum duha. Cek sebelum duha tu haram tu boleh sembahyang. Betul kan? Kalau kena ingat tu yang waktu duha tu yang ada dua nama. Satu nama duha, satu lagi namanya isyraq.
sunatullah ni kita sembahyang, kita rasa rajin sangat sembahyang. Duduk kat masjid penuh, tak ada apa-apa kan. Sembahyang 2 rakaat, dia panggil sembahyang sunatullah. Mana-mana sembahyang tak? Kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Tak boleh. Waktu yang dilarang ni bila? 3 waktu. Yang pertama, masa matahari nak timbul. Yang kedua, masa matahari nak tenggelam. Yang ketiga, masa matahari tegak tak boleh. 3 waktu. Yang ni tak boleh. Tu, kalau kita subuh pada pukul 1 kan? 1 ni bermasa matahari dah tergelincir sikit. Berat ke arah barat. Matahari naik ke timur tu kan? Sampai dekat tengah tu, itu waktu haram. Waktu yang dilarang kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat Allah lah. Tapi kalau nak sembahyang sunat tahiyat tu mesti boleh. Sembahyang sunat tahiyat tu mesti boleh Yang tak boleh ni sembahyang sunat Allah tak boleh. Masa matahari tegak tu. Lepas tu matahari gelincir. Kita gelincir sikit tu, dia dah bunyi enjak sikit ke barat tu. Kita kalau letak barang kat bawah tu, ada bayang-bayang nampak kat tepi, masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, dan tidak ada lagi waktu dilarang. Boleh sembahyang. Cerita nak sembahyang sunat Allah, kalau nak sembahyang sunat apa memang lah. Macam tu. Okey. Dan satu lagi, waktu yang diharamkan sembahyang adalah selepas daripada subuh. Sembahyang subuh. Dah sembahyang subuh siap dah. Bangkitlah sembahyang sunat Allah. Tak boleh tak ada. Tengok waktu pakai. Sembahyang subuh kita bangkit pula sembahyang sunat. Ataupun subuh lambat lagi habis. Contohlah subuh 27. Habis 27. Habis subuh 27. Jadi dia ni lepas subuh tu dia mungkin nak sembahyang sembahyang sunat Allah, tak boleh, haram. Hukumnya adalah sama ada dia tak sembahyang subuh ataupun dia sembahyang subuh. Mamat tak sembahyang subuh pun itu, tapi rajin sangat sembahyang sunat Allah. Yang ni bagi mana kita tahu? Kenapa boleh sembahyang sunat Allah Allah Ustaz ada cerita berkat sembahyang sunat Allah. Jadi sembahyang sunat Allah dan subuh. Tahu Ustaz ada cerita berkat sembahyang subuh. Bapa ni, ayah ni. Tak boleh gitu kan. Jadi cerita dia, kalau dia nak sembahyang lepas pada waktu haram tu, dilarang dia sembahyang. Tak boleh. Satu lagi selepas daripada asar. Lepas daripada waktu asar. Dia pergi masjid. Dia tak sembahyang asar pun. Tapi kalau nak sembahyang sunat sembahyang Allah, sunat Allah tak boleh. Asar, contoh 4:30 masuk asar kan. Contoh tadi. Awal lagi nak sekarang ni. 4:30 lah kita letak dulu. Asar, waktu asar dibenarkan kepada dia sembahyang asar. Dibenarkan kepada dia sembahyang sunat tahiyat masjid. Tidak dibenarkan kepada dia sembahyang sunat Allah. Walaupun dia tak sembahyang asar lagi sekalipun. Faham? Sebab waktu tu dah tak boleh pun nak sembahyang sunat Allah. Gitu, faham kan? Kalau dia dah sembahyang asar, lagi lah tak buat
Okey, sembahyang yang disunatkan secara berjemaah. Apa dia kata? Semua jenis sembahyang sunat yang telah disebutkan tidak disunatkan didirikan secara berjemaah. Kita sebut yang bukan dari lepas. Sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang apa lagi? Sembahyang qabliyah, ba'diyah. Yang ini tidak sunat berjemaah. Tetapi di sana ada beberapa sembahyang yang dilakukan secara berjemaah. Apa dia? Kata dia. Manakala sembahyang sunat yang disunatkan didirikan secara berjemaah ialah sembahyang sunat hari raya. Raya ini sunat kita berjemaah. Boleh gitu. Sembahyang tarawih. Ini bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan ada tarawih, bulan lain tak ada tarawih. Yang tu dia rajin pula. Tapi sembahyang ini kalau kita bagi pula tarawih pula. Mana pula kemana? Kan hari dah kata tarawih bulan lain dan hari bulan Ramadan saja. Gitu. Sembahyang gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari dan satu lagi bulan. 6 bulan duduk dekat Pakistan, masa zaman Raya Pakistan, kita gerhana matahari. Gelap bumi. Dekat Kahlo dalam pukul 12 itulah dekat dalam 11.30 ni bulan lebih kurang kan. Sembahyang sunat gerhana matahari. Matahari ni belum gelap lagi lah. Tapi kalau ikut orang falak bagi tahu sejak pun nanti gelap. Kita pun sembahyang, terlalu sembahyang jadi gelap. Gitu. Sebab matahari dan bulan selisih kulit dia kata tahu. Dia selisih tu. Jadi bumi kita orang tak nampak cahaya. Gelap terus. Terkejut kita. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok kan. Lagu gerhana matahari, gerhana bulan. Sunat kita sembahyang. Sunat kita sembahyang. Dan sunat sembahyang itu dilakukan secara berjemaah. Itu insya-Allah. Sembahyang sunat minta hujan istisqa. Sunat. Dia minta hujan ni bukan semata-mata kemarau. Kadang-kadang kita minta hujan ni sebab jerum pun sunat juga. Jerum pun air dia lapar air ni. Tetapi jerum kepal sangat. Sebab kita ni kena penyakit apa dah. Kita dah nampak dah tak ada cara ni untuk nak selamatkan masalah jerum ni kecuali dengan turun hujan. Sunat kepada kita sembahyang sunat istisqa. Anak masih berada dekat Kelantan. Pondok apa masa tu masa umur lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. Kelantan ni ada berlaku 1 tahun kemarau panjang. Air cukup susah. Kalau ada air kok macam air dam. Air tu belas kali kerajaan di Kelantan satu isytihar buat sembahyang sunat istisqa. Buat dekat padang perdana imam tu Tok Buah Haji Hashim pondok itu. Buah Haji Hashim Allah Rahmat tinggal imam dan khatib tu pula Tuku Haji Musi daripada pondok pertama. Jadi dia khatib betul. Dan Tuku ni Aziz masa tu menteri besar, masa tu Perdana Menteri besar. Tuku ni Aziz ni pula dipanggil istana kadang-kadang masa tu. Dia pergi jumpa sultan. Lepas tu habis main istisqa baru Tuku ni Aziz datang. Sampai Tuku ni Aziz tu dia tengok ramai sangat. Tuku ni Aziz dia menangis. Bila menangis awal tu jadi hitam, tu hujan. Cerita padahal awal bulan tu hujan. Dia cerita masa tu ada belajar kat Kelantan masa tu. Anak tengok sini cuma terkuat begitu berlaku kan. Sembahyang sunat istisqa memang digalakkan sangat kita lakukan apabila kita perlukan kepada hujan kan. Itu insya-Allah. Kesemua sembahyang ini akan kita jelaskan satu persatu. Penjelasan tentang sembahyang yang sudah kita lakukan secara berjemaah ni insya-Allah kita akan detailkan dalam surah kita akan datang insya-Allah. Itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey, soalan mengaji kita ni sembahyang sunat mutlak tak ada nama. Sembahyang lain tu kadang-kadang ada nama. Apakah sembahyang sunat yang ada nama ni power dia lebih? Power lebih laut, power ranges. Dia ada power lebih sikit berbanding dengan sembahyang yang tak ada nama. Tak, dia tak kira lah. Sebenarnya ada nama atau tak ada nama, dia kelebihan. Antara satu dengan yang lain tu tak berlaku. Okey, ini soalan
tempoh mata Jumaat. Apa kau makan sayuran yang guna baja dari najis babi? Macam ni. Dia makan sayur tu masa dia tanam dia pakai baja tu babi, tai babi. Soalan dia, saya boleh makan ke tidak? Dia hukum dia macam kita makan binatang, yang binatang tu makan najis. Apa kau makan ayam kampung? Tak ada jawab. Sebab apa ayam kampung? Antara makanan dia adalah katak. Betul kan? Katak pun dia lepas. Tu ayam kampung. Kita makan ni. Kan? Dia macam ni. Benda ni pernah dibahas oleh ulama. Kalau ada hadis Nabi SAW sebut tentang benda ni. Jawapannya, contoh kalau ikan tu dia duduk dalam akuarium dan ada najis dalam tu, dan bila kita ambil ikan kita makan dan kita rasa najis pada daging ikan itu, maka haram makan daging ikan. Semua juga kita makan ayam tadi. Ayam yang makan najis, daging itu kita makan rasa najis, haram kan? Tapi kalau dia makan najis tetapi rasa najis tu tak ada dekat daging binatang itu, maka halal makan. Faham tak? Isunya apakah rasa najis itu mendominasi pada daging binatang yang dimakan atau tidak? Isu ni. Kalau mendominasi, maknanya haram. Kalau tidak mendominasi, maknanya tidak haram. So, juga saya kita tanam, tumbuh najis babi kau, tumbuh je lah, baik apa pun. Lepas tu tumbuh lah, kayu sayur tu. Kita dah makan, boleh tidak? Boleh. Kecuali kalau makan sayur, masa tai babi, aku haram. Hukum dia, insyaAllah. Okey, adakah solat sunat hajat dan taubat masuk kategori sunat mutlak? Kerana pada zaman Nabi SAW tidak dinamakan solat sunat hajat dan juga taubat. Dia macam ni, pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah sebut dekat kita satu hadis. Nabi kata kalau kamu ada sebarang masalah, maka rokoklah kepada Allah SWT sebanyak 2 kali rokok. Nabi suruh rokok. Nabi tak kata sembahyang sunat hajat. Nabi kata kau bangkitlah sembahyang sunat hajat. Nabi tak sebut. Jadi itu Nabi SAW kata kalau ada masalah sembahyang 2 rakaat, ulama ni tidak. Sembahyang ni sembahyang apa ni kata? Sembahyang ni sembahyang apa kata? Di situ tak ada ulama ni. Antaranya Said Sabit. Said Sabit dia tulis kitab, nama kitab dia Fiqh Sunnah. Dalam kitab tu menyatakan sembahyang itu adalah sembahyang sunat hajat. Tapi ada 9 ulama kata itu bukan sembahyang sunat
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an ya Allah, kami rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan, taqabbala dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, Tuhan kami berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah dan juga di akhirat baik, dan adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa